Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Paling mengejutkan di Malaysia, seperti yang dijangkakan, Ismail Sabri Yaakob akan disiasat oleh SPRM. Akhirnya sah. Bekas Perdana Menteri disoal siasat selama 5 jam minggu lepas. Haha. Di berita yang berbeza pula daripada Malaysia kini, tajuknya berbeza. Di Malaysia kini menulis tajuknya Ismail Sabri disoal siasat SPRM sebelum dimasukkan ke hospital. Jadi saudara-saudara sekalian, benarlah kata beberapa orang pengulas politik dan netizen, mungkin ada kaitan Ismail Sabri Yaakob pengsan ataupun tak sedarkan diri dan dihantar ke hospital, dan menurut laporan kerana mungkin ada masalah darah atau naikkan darah. Dan ada juga yang meramalkan mungkin kerana terlalu tertekan, dan pada waktu itu belum diketahui apa sebabnya. Apabila laporan ini disampaikan di Malaysia kini, ada yang cuba mengaitkan kini bahawa mungkin kelemahan tubuh badan atau pengsannya Ismail Sabri ada kaitan dengan siasatan tersebut. Akhirnya disahkan Ismail Sabri Yaakob disoal siasat SPRM sebelum dimasukkan ke hospital. Okey, tapi sebelum itu saya mohon minta maaf, saya nak kongsi dengan kamu satu produk minyak wangi bagus ini, harganya murah. Kamu boleh tekan klik di dalam ruangan ini, ada satu tombol, kamu boleh beli, harga dia murah sekarang. Saya promosi untuk membantu meningkatkan nilai channel ini. Jadi saya mohon siapa yang ada budi baik, tolonglah beli, murah saja, dan anda boleh menyumbang melalui channel ini. Baik, Ismail Sabri disoal siasat SPRM sebelum dimasukkan ke hospital. SPRM telah menyoal bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob di ibu pejabatnya selama 5 jam pada 18 Februari, beberapa hari sebelum dia rebah di rumah dan dimasukkan ke hospital kerana berkaitan tekanan darah. New Street Times hari ini melaporkan ahli parlimen berak itu disoal siasat berhubung siasatan perbelanjaan kerajaan untuk kempen promosi keluarga Malaysia sepanjang tempoh 14 bulan sebagai Perdana Menteri ke-9. Menurut laporan itu, Ismail Sabri dijangka dipanggil semula untuk siasatan lanjut, dan maklumat awal telah membawa penyiasat mengenal pasti 4 bekas pembantunya sebagai orang berkepentingan yang perlu disoal siasat. Pada 23 Februari, sehari selepas Ismail Sabri dimasukkan, dilaporkan 4 pegawai yang dikaitkan dengannya direman. 3 ditahan selama 5 hari bermula Jumaat, manakala individu keempat direman selama 3 hari dan dibebaskan pada 23 Februari. Turut dilaporkan dalam serbuan SPRM di kediaman salah seorang bekas kaki tangan Ismail Sabri, pegawai penyiasat menemui lebih 100 juta ringgit wang tunai dan barangan berharga termasuk barang kemas dalam beg dan peti besi di beberapa bilik. Sebelum ini, SPRM berkata pihaknya tidak dapat mendedahkan sebarang penemuan termasuk nilai wang atau aset yang dirampas, namun tidak menolak kemungkinan memanggil saksi tambahan bagi membantu siasatan. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Saudara-saudara sekalian, semoga dalang utama kepada sakau duit ini, kalau duit itu disakau, dapat ditemukan dengan segera dan dihukum. Kerana harus kita ingat, uang itu milik rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Selamat petang, salam sejahtera. Salam sejahtera sekalian. Keretakan melebar, bersatu tiada masa depan. Persoalan itu penting untuk Anda dengar. Sejauh mana bersatu akan mampu bertahan, dan rupa-rupanya inilah yang sedang berlaku. Rahsia besar ini sedang berlaku di dalam Parti Bersatu. Sebelum saya teruskan, mohon izin saya nak kongsikan dengan anda satu produk minyak wangi yang murah tetapi berkualiti tinggi dan wangi, boleh guna sepanjang Ramadan dan persediaan untuk hari raya nanti. Hari ini harganya jatuh dan harganya sedang murah.
Jadi beli cepat sebelum Anda kehabisan stok. Okey, terima kasih kerana membeli promosi minyak wangi yang saya bawakan ini. Sekali lagi, keretakan melebar, bersatu tiada masa depan. Persoalan itu wujud persoalan berkaitan masa depan bersatu yang didakwa gagal menyelesaikan kemelut dalaman parti. Tidak dapat dinafikan bersatu kini berpecah kepada dua kem yang masing-masing berusaha keras menguasai kepimpinan parti. Wujud dakwaan ada penyokong setia kepada Presiden Muhyiddin Yassin, manakala satu lagi menyokong timbalan Presiden Hamzah Zainuddin. Perebutan kuasa ini telah menyebabkan bersatu berada dalam keadaan kucar-kacir, terutama tuduhan berkait merosakkan nilai teras parti. Di tengah-tengah konflik ini, ada dua watak utama, iaitu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, bekas Ketua Pemuda Bersatu dan penggantinya Hilman Idham yang diangkat Ketua Sayap Terbabit selepas pemilihan Oktober lalu. Malangnya, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal telah kalah teruk dalam pemilihan Ketua Bersatu di Machang baru-baru ini, hanya dapat 26 undi, berbalas 100 lebih undi daripada Cikgu Din. Itulah yang sangat memalukan. Wan Faisal dianggap seperti hero dalam media sosial, tetapi dalam pemilihan bersatu sendiri, beliau tumbang di Machang. Wan Ahmad Faisal atau lebih dikenali sebagai WAF sebenarnya sudah lama menjadi sasaran kemarahan kem Presiden kerana sikapnya yang dianggap tidak setia. Dahulunya rapat dengan Presiden. Beliau dilihat beralih kepada Hamzah selepas dilantik timbalan menteri dalam kerajaan Perikatan Nasional PN. Dalam tempoh 2020 hingga 2022, beliau memegang jawatan Timbalan Menteri Belia dan Sukan serta Timbalan Menteri Perpaduan Negara. Tindakan Wan Ahmad Faisal itu dianggap sebagai pengkhianatan dengan kem Presiden, meluahkan rasa kecewa terhadap sikapnya yang dikatakan tidak mengenang budi. Bermula sebagai pegawai khas kepada bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, kemudian ia naik pangkat kepada timbalan menteri, ramai mendakwa pencapaian itu lebih kepada permainan politik. Kalau bukan ada pemimpin parti tertentu membantunya siang malam, mustahil beliau dapat melobi jawatan hingga menjadi senator. Majoriti ahli parti menyifatkannya hanya mementingkan keuntungan peribadi berbanding misi parti. Lompatannya dari bahagian Titiwangsa ke Machang yang didakwa dengan restu Hamzah bukti jelas tentang kesetiaan dan niatnya. Tindakan ini tidak disenangi Kem Muhyiddin yang sering melihatnya sebagai individu selalu lebih kuat daripada sudu. Di satu pihak pula, Hilman, bekas ahli PKR yang menyertai Bersatu pada tahun 2020, visinya untuk Bersatu dilihat sebagai usaha untuk membentuk semula parti itu. Mengikut acuan PKR telah menimbulkan rasa kurang senang orang lama parti itu. Muhyiddin yang sedar akan cita-cita Hamzah telah melantik Azmin Ali sebagai Setiausaha Agung Bersatu. Azmin juga bekas timbalan Presiden PKR dan untuk rekod, Hilman pernah menjadi setiausaha politiknya ketika beliau menjadi Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Usaha Hilman untuk membawa naratif parti yang lebih inklusif dan bersifat kebangsaan telah mendapat tentangan daripada bekas ahli UMNO dalam Bersatu yang berpegang kepada perjuangan berteraskan Melayu. Hilman tahu Perikatan Nasional PN tidak boleh menang pilihan raya tanpa sokongan orang bukan Melayu. Pendekatannya telah ditolak oleh mereka yang membawa naratif sebagai pengkhianatan terhadap prinsip asas parti. Perebutan kuasa dalam Bersatu telah mencapai tahap di mana masa depan parti kelihatan semakin suram. Kem Wan Ahmad Faisal melalui proksinya didakwa berusaha menjatuhkan Hilman, manakala penyokong Hilman melihat
Wan Ahmad Faisal sebagai simbol segala yang tidak kena dengan parti. Ketiadaan perpaduan dan visi bersama telah meletakkan Bersatu dalam keadaan yang keliru. Dengan ramai mempersoalkan sama ada parti ini mampu bertahan dalam pilihan raya umum akan datang. Sementara itu, kedua-dua kem terus bertelaga. Kepimpinan parti kelihatan tidak mampu merapatkan jurang perbezaan. Kem Presiden tetap berwaspada terhadap pergerakan Wan Ahmad Faisal. Manakala Kem Hilman melihat strategi Presiden sebagai ketinggalan zaman dan tidak selari dengan realiti politik moden. Ketidakupayaan parti ini untuk menyelesaikan perbezaan pendapat dan tampil sebagai satu pasukan yang bersatu, padu, telah menjadikannya terdedah kepada tekanan luar dan kerosakan dalaman. Tanpa hala tuju yang jelas atau rasa tujuan yang dikongsi bersama, Bersatu berisiko menjadi tidak relevan dalam lanskap politik yang sentiasa berubah. Namun satu perkara yang pasti, Bersatu parti tiada perpaduan dan tiada masa depan, kata Amir Abdullah yang adalah pembaca FMT. Berita dan ulasan ini dipetik daripada FMT. Kita jumpa lagi. Bye-bye.